Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya dapat kita sama untuk meneruskan lagi pembelajaran kita bagi subjek pendidikan Islam tingkatan 3. Okey, dan usaha harapkan kamu semua dapat memberikan tumpuan pada pembelajaran kita dengan sebaik mungkin. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan baik dan saya harapkan kamu dapat berikan tumpuan. Okey, tajuk kita akan sambung pada hari ini adalah panca indera yang dimanfaatkan. Yang mana dekat buku teks muka surat 19 hingga 24 iaitu surah Al-A'raf ayat 179. Okey, sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita akan tahu tentang objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita iaitu first kali kita akan tahu tentang terjemahan ayat. Okey, ayat 179 tadi Al-A'raf. Juga kita akan tahu tentang penghuni neraka, keadaan penghuni neraka dan cara memanfaatkan panca indera juga pengajaran daripada ayat ini. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Okey, itulah ayat Al-Quran yang mana daripada surah Al-A'raf ayat 179. Okey, daripada pembacaan tersebut, okey, kita kena faham tentang maksud surah Al-A'raf ni. Okey, maksud surah ayat Al-A'raf. Okey, maksud dia, sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakannya daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Okay, ayat Al-A'raf ni banyak berkaitan tentang panca indera kita. Contoh panca indera kita, tangan, mata, hidung, telinga. Tapi kalau nak lihat masa ni, kita pasal mulut kita, pasal mata kita, pasal perbuatan kita, pasal pendengaran kita, yang mana kita banyak selalu gunalah. Banyak kita guna. Macam mana kita mempergunakan panca indera kita dengan sebaik mungkin? Apa yang kita buat dalam kehidupan kita dalam seharian, yang mana bila kita gunakan panca indera yang kita ada ni, okey, ada kesannya kepada kita, sama ada dapat syurga ataupun dapat neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama ada dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi nak jelaskan lagi macam mana penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tadi jelaskan tentang dekat neraka Jahannam tu terdiri daripada
manusia juga jin. Maknanya ada manusia yang ada dekat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebahagiannya besar, sebahagian besar penghuni terdiri daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia buat amalan yang tak sepatutnya dilakukan, juga kufur kepada nasihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang melakukan kebaikan, maka mereka akan dapat balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada amalan dia semasa hidup. Jadi perlulah kita pada landasan yang sepatutnya supaya kita dapat beramal dengan lebih banyak dan juga amalan tu yang baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuni syurga. Penghuni syurga. Cerita pasal penghuni syurga, sebahagian besar di penghuninya terdiri daripada jin dan manusia, juga dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia yang mempunyai keimanan, berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan penghuni neraka. Ni keadaan. Tadi cerita pasal penghuni je. Sekarang ni keadaan di neraka. Keadaan penghuni neraka. 1. Penghuni neraka akan diseret secara beramai-ramai ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan tertiarap di atas muka mereka sendiri. Ni gambaran dia lah waktu hari kiamat nanti, apa yang berlaku kepada penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi, wajah penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Apa yang lakukan tu akan jadi bahan bakar neraka Jahannam. Penghuni neraka bermohon hidup kembali untuk beramal soleh. Ini ada dijelaskan dalam Al-Quran. Yang mana dia nak kembali sebentar ke bumi untuk amalan soleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sampai waktunya tapi kamu tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keadaan mereka yang ada dekat neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mereka nak hidup kembali? Sebab mereka ni tak tertanggung lah siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia tak tertanggung apa yang yang berlaku pada diri dia pada waktu tersebut. Yang mana lagi-lagi bagi orang yang kafir, dia akan kekal di neraka Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lamanya. Tu orang kafir dan munafik akan kekal di neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Munafik ni apa? Munafik ni dia pura-pura beragama Islam tetapi sebenarnya tak pun. Jugalah orang fasik. Orang fasik ni Islam tapi buat perkara salah lah, buat dosa juga. Tapi orang kafir dengan munafik ni kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk memanfaatkan panca indera kita. Sebab kita tak nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, jadi macam mana kita nak memanfaatkan? Dengan cara perkara-perkara ma'ruf. Buatlah banyak perkara baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah dengar kan? Maksudnya buat perkara baik, tinggalkan perkara-perkara jahat. Contoh, mempelajari Al-Quran dan hadis, lagi mengambil iktibar dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, telinga untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan bahan pengajian daripada guru. Pelajari
mata kita, telinga kita pelajari Al-Quran. Mengambil iktibar kebesaran, kita bergerak gunakan tangan kita pergi tempat-tempat yang baik. Mata lihat perkara yang sepatutnya. Telinga dengar perkara ayat-ayat Al-Quran ataupun ceramah. Maknanya gunakan panca indera kita sebaik-baik mungkin. Okey, cara memanfaatkan panca indera yang lain. Okey, iaitu memanfaatkan panca indera dengan mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. Macam mana? Mencegah kemungkaran. Berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Jangan nak bergaduh pula. Cari kebaikan, kebenaran. Berusaha menjadikan manusia supaya tidak lalai dan mengambil iktibar daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha menjauhkan diri daripada perkara yang haram, yang tak dibenarkan oleh Islam. Berusaha mengelakkan diri daripada mendengar perkara yang negatif seperti mengumpat dan fitnah. Okey. Okey, pengajaran ayat. Umat Islam hendaklah melaksanakan segala perintah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam hendaklah memanfaatkan hati, mata, telinga dan panca indera lain kerana ia amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bersyukur dengan menzahirkan kelebihan manusia berbanding haiwan. Maksudnya manusia ni ada kelebihan. Kelebihannya ada akal. Jadi gunalah akal kita sebaik mungkin. Dan yang keempat, hendaklah mengelakkan diri daripada menjadi orang yang lalai supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini ada soalan. Latihan pengukuhan. Okey, penghuni neraka akan diseret beramai-ramai ke neraka. Betul atau salah? Jawapannya apa? Okey. Nampak? Okey. Okey, tak apa. Dia punya tu silap lah. Okey. Tak apa. Okey, kita akan sambung ni. Okey, macam mana soalan ni? Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, huraikan hujah, bagaimanakah anda memanfaatkan panca indera anda untuk menjadi seorang murid yang berjaya dalam akademik. Okey, dalam akademik. Macam mana kita nak lakukan? Okey, berjaya dalam akademik lah dalam kehidupan kita. Jadi macam mana kita gunakan panca indera kita dengan sebaik mungkin, iaitu kalau kita lihat, kita belajarlah sebetul-betulnya. Contoh kat sini, saya akan memanfaatkan hati untuk memahami sesuatu perkara, terutamanya pelajaran, iaitu dengan memanfaatkan mata dengan membaca dan mengulang kaji pelajaran, dan memanfaatkan telinga untuk mendengar dengan khusyuk pelajaran daripada guru. Dia sentuh semua. Hati, lagi apa? Mata, lepas tu dia sentuh pada telinga. Itu cara dia manfaatkan apa yang ada panca indera dia untuk berjaya dalam bidang akademik. Okey. Soalan-soalan tadi tu kita akan lihat jap. Okey, tadi macam tadi soalan tadi. Mana soalan tadi? Okey ya. Soalan tadi kita tak lupa nak dia cepat sangat kan? Okey, cepat sangat. Okey, kita tengok. Okey, jawapan dia. Okey, pilih yang betul. Agak-agak. Nombor 1. Penghuni neraka akan diseret beramai-ramai ke neraka. Betul ke tidak? Jawapannya adalah betul. Orang fasik akan jadi bahan bakar api neraka. Ya ke tidak? Orang fasik. Okey, orang fasik. Orang fasik ke tidak? Okey, orang fasik ni akan masuk juga dekat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia akan keluar juga. Okey, akan keluar juga. Tapi dari bahan bakar
Adakah dia akan jadi bahan bakar api neraka? Salah lah. Cuba dia akan diseksa di neraka. Okey, jawapannya salah. Muka penghuni neraka menjadi biru akibat penerkaan mereka. Biru betul ke? Salah. Iaitu hitam legam. Okey, orang munafik akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Betul ke tidak? Betul. Dia orang kafir dengan orang munafik yang akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang fasik akan masuk neraka ke tidak? Masuk. Tapi dia tak jadi selama-lamanya lah. Sebab dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuba dia buat perkara yang salah. Okey, buat perkara yang salah. Okey, boleh? Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang Ustaz harapkan kamu boleh faham pembelajaran dengan sebaik-baik mungkin. Okey, itu saja. Okey, terima kasih semua.